Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya, Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik. Okey, pertama sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atas peluang yang diberikan untuk membentang dalam Teknopen 3.3. Okey, saya Harliana binti Muhammad Arifin dari SMKA Tun Ahmad Shah akan berkongsi kajian tindakan saya yang bertajuk T3P5A 2.0 meningkatkan kemahiran mengarang dalam kalangan murid tingkatan 4. Okey, objektif kajian saya iaitu objektif am. Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran mengurai isi karangan dalam kalangan murid tingkatan 4. Manakala objektif khusus pula, yang pertama membantu murid menulis huraian isi menggunakan T3P5A. Yang kedua, menentukan murid menggunakan T3P5A dalam setiap perenggan. Dan yang ketiga, membantu murid menulis karangan menggunakan ayat yang betul. Baiklah, isu kajian. Kajian ini berfokus kepada kemahiran menguraikan isi karangan dengan baik. Hal ini demikian kerana kegagalan murid menguraikan isi dengan jelas dan matang akan menyebabkan karangan yang dihasilkan tidak cemerlang. Saya merupakan guru yang mengajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 di SMK Tun Ahmad Shah. Jadi saban tahun sejak 2012 saya mengajar di SMK Tun Ahmad Shah, saya akan berhadapan dengan masalah pelajar tingkatan 4 yang menghadapi masalah untuk menguraikan isi dengan baik. Okey, jadi markah untuk kertas satu ataupun karangan ini memang tinggilah dari KBSM. Cuma KSSM ni samalah dengan kertas 2. Tapi sebab dua karangan itu markahnya agak tinggi. Jadi selain itu, kegagalan murid menguraikan isi dengan baik turut menjadi punca murid memperoleh markah yang rendah dalam karangan, iaitu kertas 1 Bahasa Melayu. Untuk kajian kali ini, saya tumpukan kepada 5 orang murid 4 Maliki. Baiklah, intervensi yang telah saya laksanakan. Okey, secara kronologi lah kajian pada tahun 2021 ini. Yang pertama, saya membuat pemerhatian. Okey, disebabkan pelajar tingkatan 4 bermula dengan kelas PDPR. Jadi, daripada kelas PDPR itulah saya membuat pemerhatian melalui latihan pelajar. Kemudian, saya juga melaksanakan pemerhatian berdasarkan jawapan pelajar tingkatan 4 dalam ujian formatif 2021 iaitu pada bulan Mac yang lalu. Seterusnya, setelah saya membuat pemerhatian, saya pun melaksanakan intervensi. Yang pertama, saya melaksanakan perkongsian T3P5A ini dalam talian, iaitu saya menggunakan Google Meet. Selepas sesi PDPC bersemuka, jadi saya mengadakan sekali lagi perkongsian kepada pelajar di dalam kelas. Jadi dapatan yang saya peroleh hasilnya setelah kelas bersemuka dan juga melalui jawapan pelajar dalam peperiksaan sumatif 1 baru-baru ini. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan T3P5A 2.0? Okey, tiga perkara penting. Itu mewakili 3P lah. Ada 3 perkara penting dalam setiap perenggan. Dan 5A pula ialah 5 ayat utama. Okey, baiklah, dalam 3P itu ada dalam perenggan pendahuluan, perenggan isi dan juga perenggan penutup. Manakala 5 ayat itu ialah ayat dalam setiap perenggan. Kalau dahulu pada murid yang KBSM, 5A ni untuk karangan bahagian B ni boleh dikembangkan lagi lah. Jadi 5A tu menjadi ayat utama. Tetapi untuk calon KSSM,
calon tidak boleh menulis karangan terlalu panjang seperti calon KBSM dulu. Jadi untuk 3P tu sesuailah untuk bahagian A. Jadi cukup untuk 3 ayat. Bahagian B masih boleh menggunakan 5 ayat lah atau lebih. Sebenarnya bergantung kepada ayat pelajar. Kalau ayat pelajar tu panjang, jadi tak bolehlah buat 5 ayat. Kalau ayat yang pendek-pendek, boleh buat 5 atau lebih ayat. Okey, ini merupakan contoh 3P. Jadi kita lihat dalam perenggan pendahuluan. Okey, untuk 3 perkara penting tu, perkara penting yang pertama ialah ayat yang pertama, iaitu karangan dimulakan dengan kenyataan umum. Okey, perkara penting yang kedua ialah ayat yang kedua. Sama ada pelajar menggunakan teknik definisi dalam penulisan pendahuluan ataupun pelajar membina ayat yang dikaitkan dengan soalan. Sebab pelajar dah mulakan dengan ayat umum, kemudian ayat kedua tu dikaitkan dengan soalan. Dan perkara penting yang ketiga dalam perenggan pendahuluan ialah ayat yang keempat, iaitu pelajar menyalin ataupun menggunakan ayat arahan soalan ataupun pernyataan isi. Untuk kita lihat contoh perenggan pendahuluan ini, untuk ayat yang pertama tu ayat umum tentang kek lapis rawak. Okey, yang kedua tu yang diwarnakan biru tu ya, menggunakan definisi lah. Okey, dan yang perkara penting yang ketiga, ayat yang terakhir tu digabungkan dengan peribahasa. Langkah-langkah, okey, menggunakan ayat tanya. Persoalannya, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan industri kek lapis rawak agar tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Jadi untuk ayat yang terakhir ni, perkara penting ni digabungkan dengan peribahasa. Okey, untuk KSSM, kalau pelajar perlu menulis karangan, kalau untuk bahagian A 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi kalau untuk karangan yang menepati kehendak lembaga periksaan itu, tak perlulah pelajar menulis sehingga 5 ayat. Pelajar boleh buat 5 ayat berdasarkan 3 perkara penting saja. Untuk 5 ayat ini boleh digunakan untuk karangan bahagian B, sebab karangan bahagian B calon perlu menulis karangan 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, tadi kita dah lihat 3 perkara penting. Okey, untuk 5 ayat pula, A1, A2 itu ialah mewakili ayat. Ayat yang pertama, kenyataan umum. Ayat yang kedua, ayat yang dikaitkan dengan soalan atau definisi. Ayat yang ketiga, calon boleh mengemukakan contoh atau statistik. Ayat yang keempat ialah ayat arahan soalan. Dan ayat yang kelima, peribahasa. Tidak semestinya peribahasa. Pelajar juga boleh menggunakan frasa menarik ataupun kata-kata tokoh untuk untuk dimuatkan dalam perenggan pendahuluan. Okey, untuk perenggan isi pula, 3 perkara penting yang perlu ada dalam perenggan isi. Yang P1 atau perkara penting yang pertama ialah ayat yang pertama. Sudah semestinya ialah ayat isi. Okey, perkara penting yang kedua ialah ayat yang kedua digabungkan dengan ayat yang ketiga, iaitu huraian beserta dengan contoh. Dan perkara penting yang ketiga ialah ayat yang kelima, iaitu penegasan. Okey, jadi untuk perenggan isi, kalau karangan bahagian A, cukuplah pelajar kemukakan isi, huraian beserta contoh dan juga penegasan. Manakala untuk bahagian B, jadi calon bolehlah mengambil ayat yang 5 ayat ini, ayat pertama, ayat isi, ayat kedua, huraian yang menjawab soalan mengapakah, ayat yang ketiga, menjawab soalan bagaimana. Calon atau pelajar boleh juga memasukkan kesan, contoh dan juga yang terakhir ialah penegasan. Jadi itu 5 ayat lah untuk kalau karangan bahagian B. Okey, seterusnya untuk perenggan penutup pula, perkara penting yang pertama ialah ayat yang pertama, iaitu rumusan keseluruhan karangan tadi. Perkara penting yang kedua ialah ayat yang ketiga, iaitu cadangan. Dan perkara penting yang ketiga ialah ayat yang keempat, iaitu harapan. Okey, ini contoh
untuk karangan kek lapis tadi. Jadi yang berwarna hitam tu rumusan, yang berwarna merah pertentangan idea, yang warna biru ni ialah ayat, ada diselitkan juga peribahasa, cadangan, dan yang terakhir ialah ayat harapan. Jadi itulah setiap perenggan daripada perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup ada 3 perkara penting dan juga ada 5 ayat utama. 5 ayat utama ini dikhususkan kepada karangan bahagian B. Yang tadi tu merupakan T3P5A 2.0. Jadi boleh lihatlah perbezaan dengan T3P5A yang asal yang saya telah buat kajian ini pada tahun 2018. Jadi perbezaan yang jelas dari segi contoh yang dikemukakanlah. Jadi contoh untuk T3P5A 2.0, saya telah meletakkan warna supaya pelajar boleh nampak dengan jelas dari segi 5 ayat dan juga 3 perkara penting tadi. Untuk T3P5A yang asal pada 2018, jadi ini yang merupakan contoh perenggan pendahuluan yang cemerlang. Kalau kita lihat contoh pada tahun 2018 ini lebih panjang sebab calon KBSM boleh menulis karangan melebihi 350 patah perkataan. Jadi boleh 200, boleh sehingga 700 untuk karangan yang cemerlang bahagian B. Dan ketika ini contoh yang saya kemukakan tidak ada warna lah. Ini merupakan contoh perenggan pendahuluan. Yang ini pula ialah contoh perenggan huraian isi. Ini untuk karangan 2018 jugalah. Boleh lihat perbezaan dari segi panjang dan juga tidak ada warna. Sama juga dengan perenggan penutup. Jadi inilah antara perbezaan, sebab itulah saya tambah nama untuk kajian tindakan 2001 ini T3P5A 2.0 sebab ada sedikit perubahan yang telah saya buatlah. Selain itu, cara saya berkongsi T3P5A ni juga berbeza. Kalau dulu 2018 sememangnya saya sampaikan kepada pelajar secara bersemuka, tetapi pada tahun 2021 ini terpaksa menggunakan Google Meet lah kerana pada ketika itu kita melaksanakan PDPR. Sama juga dengan sekarang, jadi masih juga digunakan PDPR, maksudnya secara dalam talian. Ini merupakan contoh perenggan huraian isi calon yang tidak matang. Pada tahun ini, boleh dilihatlah. Saya meletakkan ada tanda soal, itu menunjukkan penggunaan peribahasa yang tidak sesuai. Yang tanda salah itu pun sama juga. Jadi nampak huraian ini agak pendek dan tidak menunjukkan kematangan lah huraian calon ini, walaupun ada isi, ada huraian dan juga penegasan dia tu tidak berapa sesuai. Ini soalan berkaitan dengan pelancongan. Seterusnya kita lihat, ini merupakan contoh perenggan huraian isi yang menggunakan T3P5A 2.0. Saya bacakan sedikit. Ini isi yang terakhir. Akhir sekali pihak sekolah turut bertanggungjawab membimbing generasi muda dalam menjaga kebersihan sungai. Jadi itu ialah ayat isi. Sebahagian kelab seperti kelab pecinta alam mampu mengadakan aktiviti yang melibatkan murid untuk membersihkan sungai atau menyebarkan risalah tentang kepentingan sungai kepada kehidupan. Jadi itu ialah huraian beserta contoh. Natijahnya generasi masa depan mampu memelihara alam sekitar dengan baik. Ayat kesan. Dan yang terakhir ialah ayat penegasan. Jelaslah bahawa pihak sekolah berperanan untuk mendidik anak muda tentang kepentingan alam semula jadi. Jadi untuk perenggan huraian isi ni ada 3 perkara tadi. Ada isi, ada huraian contoh, ada penegasan.
Okey. Ini menunjukkan pelajar ini dapat menguraikan dengan baiklah menggunakan T3P5A yang telah didedahkan kepada pelajar. Okey, seterusnya ini merupakan contoh perenggan pendahuluan. Okey, ayat umum kita lihat Marca Pada ini memang tidak dapat dinafikan betapa pentingnya sungai sebagai nadi kehidupan kita. Jadi ayat umum berkaitan soalan ini. Namun begitu, masalah pencemaran air semakin membimbangkan dan mengakibatkan kawasan tadahan air dimusnahkan. Okey, jadi ini ayat yang dikaitkan dengan soalan lah. Okey, sungai yang tercemar bukan saja menjejaskan hidupan akuatik dan alam sekitar, malah menyebarkan pelbagai penyakit seperti kencing tikus. Ini ada tadi kan, boleh bagi contoh juga. Okey, krisis pencemaran air juga menjejaskan bekalan makanan dan pendapatan kepada manusia. Contohnya mereka yang menetap berhampiran sungai. Ini masih contoh lagi lah. Okey, dan ayat arahan soalan. Sebab karangan ini berkaitan usaha memelihara sungai. Jadi sama juga pelajar ni menggunakan ayat tanya. Persoalannya, apakah peranan pihak-pihak lain bagi memastikan usaha memelihara sungai menemui kejayaan? Jadi ini ialah ayat arahan soalan. Jadi adalah 3 perkara penting tadi, ayat umum, ayat yang dikaitkan dengan soalan dan juga ayat arahan soalan ataupun penyataan isi. Okey, seterusnya merupakan contoh perenggan penutup pelajar yang menggunakan T3P5A 2.0. Saya ambil satu contoh sajalah untuk dikongsikan pada hari ini. Okey, kita lihat sebagai kesimpulannya, pelbagai pihak haruslah bersatu hati bagai aur dengan tebing agar usaha memelihara sungai menemui kejayaan. Ini rumusan dan pelajar ini dia letakkan peribahasa dalam ayat rumusan ini. Okey, seterusnya usaha yang dimainkan oleh pihak kerajaan saja tidak akan cukup bagi menjayakan usaha memelihara sumber semula jadi ini. Jadi ini ayat pertentangan isilah, dia tak semestinya kerajaan saja, perlu ada pihak lain lagi. Okey, masalah ini tidak berkesudahan sekiranya orang ramai bersikap mementingkan diri sendiri dan cenderung untuk memperoleh kesenangan dalam jangka pendek. Sama juga. Ada sedikit pertentangan di situ kan. Okey, sekiranya semua pihak prihatin dan bekerjasama membendung masalah ini cadangan, masalah pencemaran tidak lagi menjadi masalah negara pada masa yang akan datang dan juga harapanlah sekaligus. Ini contoh penutup menggunakan T3P5A. Ada 3 perkara penting yang telah saya kemukakan tadi. Okey, ini saya tunjuk secara umumlah contoh karangan pelajar yang belum menggunakan T3P5A. Kalau boleh dilihat di situ, ada catatan saya buat teguran di situ, pelajar ni tidak ada penegasan dalam perenggan huraian isi dia. Ada 2 perenggan di situ, tidak ada penegasan. Kemudian karangan pelajar ini juga tidak seimbang. Boleh nampak kan perenggan dia ada yang panjang, ada yang pendek. Okey, yang ini pula contoh karangan pelajar yang menggunakan T3P5A. Kita boleh lihatlah sekali imbas ataupun sekali lalu perenggan dia agak seimbang dan kesalahan pun kurang. Nampak dari situ kita boleh tahulah huraian yang baik dari segi keseimbangan perenggan itu. Salah satulah ciri yang kita boleh nilai. Okey, baiklah. Ini sedikit komen daripada pelajar yang telah menggunakan T3P5A. Jadi pelajar ni menyatakan T3P5A ni dapat membantu pelajar dalam menulis karangan ataupun menguraikan isi dalam peperiksaan. Saya ambil contoh 2 sajalah komen pelajar yang menggunakan T3P5A 2.0 ni daripada kelas 4 Maliki. Okey, kajian tindakan T3P5A yang pertama telah saya bentangkan pada Teknopen kali yang ke-7 pada 2018. Okey, jadi telah juga saya nyatakan tadi perbezaan antara T3P5A pada tahun 2018 dengan T3P5A 2.0 iaitu dari segi persembahan, teknik dan contoh.
dan juga wahana penyampaian saya lah kepada murid teknik ini. Okey, seterusnya kajian ini juga pada tahun yang sama 2018 saya dapat bentang semasa seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan yang telah diadakan pada bulan Oktober di Hotel Tabung Haji. Dululah namanya, sekarang ni dikenali dengan nama Hotel Raya. Jadi pada tahun 2018 saya dapat membentang kajian ini di peringkat sekolah, di peringkat negeri Teknopen, di peringkat kebangsaan. Seminar pendidikan ini anjuran Institut Pendidikan Guru Gaya. Okey, seterusnya pada bulan November saya dapat juga membentangkan kajian ini semasa seminar peringkat antarabangsa Together Transforming Education TTE, anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran, kalau tak silap saya. Jadi di Kompleks Kerajaan Persekutuan. Pada tahun ini saya berpeluang 3 peringkat lah untuk membentangkan kajian teknik 3 perkara penting 5 ayat pada tahun 2018. Pada tahun ini saya baru melaksanakan pembentangan untuk peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Pertandingan lah peringkat daerah Kinabalu. Saya juga menghantar pembentangan menggunakan video. Peringkat sepatutnya kajian ini saya bentang peringkat sekolah, tapi untuk kajian tindakan, kolokium kajian tindakan peringkat sekolah belum lagi diadakan. Jadi saya baru berkongsi untuk peringkat daerah Kota Kinabalu dan juga Teknopen 3.3. Jadi diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat lah kepada rakan guru yang sama-sama mendengar pada hari ini. Jadi impak kajian ini, Alhamdulillah saya dapat lihat kesan kepada pelajar saya lah dapat menguraikan isi dengan lebih baik. Sebenarnya teknik ini saya bukan sahaja menggunakan kepada pelajar 4 Maliki. Sebaliknya kebetulan pada tahun ini saya mengajar 3 kelas tingkatan 4, iaitu 4 Maliki, 4 Hanafi dan 4 Hambali. Jadi sebenarnya teknik ini saya kongsikan kepada ketiga-tiga kelas yang saya ajar. Cuma untuk kajian ini saya fokuskan kepada kelas 4 Maliki. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu daripada Allah, yang segala yang lemah dan kurang itu daripada saya sendiri. Sekian, terima kasih.